Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati sekalian ahli keluarga saya, dihormati ibunda yang tercinta, dihormati adik-adik, dihormati saudara-saudara jauh dan dekat, yang dihormati sahabat-sahabat, khususnya muslimin muslimat yang sudi mendengar mau'izah ataupun yang terdengar mau'izah yang saya cuba sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Pada hari Sabtu 28 Ogos. Muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian, seperti yang kita fahami dan kita tahu, hidup kita di dunia ini penuh dengan ujian dan dugaan. Dengan ujian dan dugaan inilah Allah Subhanahu wa taala ingin memilih. Dia ingin memilih sesiapa di antara hamba-hambanya yang istiqamah dan tetap pendirian untuk meneruskan perjuangan hidupnya dalam dunia yang fana ini, dunia yang sementara waktu ini. Salah satu sikap yang menjadi fitrah insani pada manusia ialah hati yang tidak tetap. Ini fitrah manusia. Hati yang seringkali berubah-ubah. Apatah lagi bila diuji dengan kesenangan maupun kesusahan. Ini telah pun diberitahu dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu al-khairu manu'a. Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah.
kedua, juga ada sikap bakhil dan juga kedekut. Iza masahu syarru jazu'ah. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat gelisah. Ia berasa sangat resah gelisah. Wa iza masahu al-khairu manu'a. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil, yakni kedekut. Istiqamah diistilahkan, diibaratkan, diertikan sebagai sikap teguh pendirian. Dan sentiasa dia konsisten. Ini tidak berubah-ubah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang apa makna istiqamah, dia menjawab bahawa istiqamah adalah kemurnian tauhid. Ia ini tidak menyekutukan Allah dengan apa jua sesuatu dari makhluk. Dia tidak menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu maksud istiqamah. Disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menurut Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, istiqamah maknanya adalah komitmen terhadap perintah dan larangan Allah. Dia committed terhadap perintah dan larangan Allah. Dan ia tidak mengabaikan walaupun sedikit pun. Yang mana yang Allah perintah, dia lakukan. Yang mana Allah larang, dia tinggalkan. Dia tidak mengabai walaupun sedikit pun. Itu istiqamah bagi pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, istiqamah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Melakukan amal kebajikan hanya kepada Allah semata-mata. Manakala Mujahid pula berkata, istiqamah adalah komitmen terhadap syahadah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa terusan sehingga ke saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berpegang dengan kalimah tauhid sehingga ia mati. Tuntutan kalimah syahadah, dia komitmen dengan tuntutan kalimah syahadah sehinggalah dia mati. Ini tafsiran oleh para sahabat tentang apa makna isu istiqamah. Dari rumusan semua itu, daripada para ulama, para sahabat ini menunjukkan bahawa istiqamah ini adalah kita committed, kita berpegang teguh, kita komitmen, kita mengikhlaskan segala amal kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbelah bagi. Tidak condong bagaikan lalang. Ini dimaknakan bahawa inilah istiqamah. Orang yang ada istiqamah dalam diri dia, maka dia adalah merupakan orang yang kuat keimanan dia. Dia tidak mudah goyang. Jika dia berpegang pada satu perkara yang benar, maka dia tidak boleh digoyangkan oleh sesiapa pun. Sebab dia istiqamah. Dia berpegang teguh dengan istiqamahnya itu. Pegang dengan kebenaran. Jangan dia beristiqamah dengan perkara yang mungkar. Tidak maulah. Itu salahlah. Benda yang haram dia istiqamah juga.
Dia istiqamah dengan minum arak dia. Dia berpegang teguh dengan minum arak dia. Tak boleh lah. Itu bukan nama istiqamah. Istiqamah inilah dia berpegang teguh dengan kebenaran. Bukan dia berpegang teguh dengan maksiat. Ini makna istiqamah. Allah Subhanahu wa taala dia menjaga, memperbaiki kelemahan manusia yang sering kali dilanda dengan pasang surut iman ini. Dia jaga. Dia tahu manusia ini yang diciptakan ini ada masa pasang surut iman. Sebab Allah yang menciptakan. Maka Allah akan berikan kepada manusia yang mendekatkan diri kepadanya dengan satu sikap yang dinamakan istiqamah. Allah bagi. Jika kita mencari, jika kita kehendaki, maka satu sifat yang wajib dimiliki oleh mereka yang beriman ialah beriman kepada Allah, bertakwa, dan inilah ciri-ciri yang boleh membawa dia kepada istiqamah. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, kita dekatkan diri dengan Allah. Maka apabila kita dekatkan diri dengan Allah, bertakwa kepada Allah, maka di situ akan datang sifat istiqamah. Sifat keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan satu sifat yang terpuji dan pemiliknya diparakui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memiliki sifat istiqamah ini diparakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu sifat mukmin yang akan mendapat naungan di hari yang tiada ada pertolongan dan naungan, iaitulah sifat yang disebut lelaki yang sentiasa beristiqamah dalam ibadah kepada Allah. Dia dapat naungan. Termasuk juga perempuan. Walaupun disebut lelaki, juga termasuk perempuan yang beristiqamah dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak dia baligh, semenjak seseorang itu baligh, dipertahankan keimanan dan takwanya kepada Allah, sehinggalah dia menemui Tuhan Rabbul Jalil. Masya Allah, sejak dia baligh, dia istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah, sehinggalah dia bertemu Rabbul Jalil, sehingga akhir hayat. Sukar, tapi ada manusia yang begitu. Sejak baligh, kita ini kadang-kadang kesadaran kita, hati kita berbolak-balik. Umur kadang-kadang 20-an baru ada kesadaran. Bila dengar daripada guru-guru yang mengajar, dengar nasihat daripada tutup guru, baru timbul kesadaran, baru istiqamah itu datang. Sebelum itu istiqamah tidak kuat. Maka kita ni macam-macam golongan, macam-macam peringkat. Ada yang istiqamah sejak baligh, alhamdulillah, syukur kepada Allah, alhamdulillah. Ada yang istiqamahnya usianya dah sampai ke remaja, baru dia istiqamah. Ada sampai yang istiqamah sampai umurnya 40-an, 50-an, baru dia istiqamah. Alhamdulillah. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, masa mudanya mungkin dia terlalai. Dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketukan pintu hatinya, mungkin dengan daripada dia mendengar sesuatu nasihat ataupun satu kuliah, ataupun dia membaca suatu kitab, atau dia membaca Al-Quran, kemudian dia melihat tafsirannya,
datang satu ketukan yang mengetuk pintu hatinya, yang dia merasakan selama ini dia telah melakukan satu perkara yang tak baik, yang silap. Akhirnya dia menanamkan sifat taqwa dalam dirinya. Maknanya dia sudah ada istiqamah. Dan perkara-perkara yang berlalu, umur-umurnya yang muda-muda dulu, yang dia terlalai, dia minta ampun kepada Allah. Allah ampun dosanya. Allah Maha Pengampun. Maka dia juga dinamakan istiqamah. Daripada situ, daripada umurnya 40, daripada umurnya 50, sehingga mati, dia tetap di istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah. Cukup waktu dia sembahyang, dia melakukan kebaikan, dia tidak lagi mengikut hawa nafsunya yang mendorongnya kepada ke arah kejahatan. Maka itu juga dinamakan orang yang istiqamah. Tapi tidaklah termasuk mereka yang beristiqamah sejak daripada balik itu. Tapi dia tetap juga digolongkan di kalangan orang yang istiqamah. Kesedarannya datang mungkin sedikit lewat, tapi masih baik, kerana dia kesedaran itu datang sebelum ajalnya sebelum ajalnya dijemput oleh Allah SWT. Bila ajalnya telah datang, baru dia nak istiqamah, baru dia nak taubat, tak boleh dah. Adik nak istiqamah macam mana lah jika malaikat maut datang menjemputnya, baru dia nak istiqamah, tak boleh dah. Dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia nazak, dia nak istiqamah, tak boleh dah. Dia nak melakukan ibadat pun tak mampu dah. Sebab itu, perkara istiqamah ini perlu, bila kita sedar, bila kita faham, kita perlu ada sifat istiqamah. Kerana istiqamah ini perlu dalam kehidupan kita, dalam peribadatan kita, dalam kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa teguhnya hati manusia yang seperti ini. Orang yang ada istiqamah, hatinya akan teguh. Bagi mencapai kejayaan adalah sesuatu yang sukar. Istiqamah ini sesuatu yang sukar nak dapat. Tapi apa yang lebih sukar adalah mempertahankan istiqamah itu. Nak dapat istiqamah ni kadang-kadang boleh sekejap kita dapat, tapi sekejap dah hilang. Nak pertahankan itu, kemudian dah hilang. Sebab tu hati kita berbolak-balik. Sekejap iman kita tinggi, sekejap iman kita rendah, turun naik. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kenapa? Kerana hati kita berbolak-balik. Ada dari kalangan umat Islam, masuk dari saya, masuklah semua. Kadang kita bertungkus lumus melakukan amal soleh, tetapi bermusim. Apabila tiba musim Ramadan contohnya, dia tidak memazirkan walaupun sesaat waktunya, melainkan diisikan dengan berbagai bentuk amalan. Contohnya, dia tidak membazirkan masanya, dia beriktikaf, kadang dia pergi ke masjid beriktikaf, dia bertadarus Al-Quran, dia bersedekah, dia menjaga anggota dari dosa dan noda, malah dia berqiyamul lail hampir setiap malam dan berpuasa pada siang hari. Imannya kuat, istiqamah dalam melakukan amalan kebaikan itu bila datangnya bulan Ramadan. Tetapi apabila berakhirnya musim Ramadan, kadang-kadang amalannya semakin berkurang, istiqamahnya semakin berkurang, semangatnya semakin pudar.
dan semakin layu karena dilanda oleh gerhana nafsu dan kemalasan. Malah akhirnya terus lenyap dari mengunjungi pusat-pusat ibadat, tempat-tempat ibadat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kita dalam sebuah hadis. Sabda Rasulullah, "Khuzu minal amali ma tutiquna, fa inna Allah la yamullu hatta tamullu wa kana ahabbul a'mal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adwamaha wa in qalla." Hadis riwayat Muslim. Daripada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu jemu. Allah tidak jemu segala apa yang kamu buatkan amalan itu. Buatlah waktu manapun, buatlah banyak manapun, buatlah ketika manapun. Allah tidak pernah jemu sehinggalah kamu jemu nak buat. Maknanya, rahmat Allah itu sentiasa ada. Allah tidak jemu dengan doa. Allah mendengar doa waktu mana pun Allah dengar. Tidak ada waktu bagi Allah. Allah dengar. Tidak pernah tutup pintu, orang kata. Tapi yang jemunya kita. Allah tidak jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Wa kana ahabbul a'mal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adwamaha wa in qalla. Amalan yang paling disukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Istiqamah lah tu. Dia berterusan buat amalan walaupun sedikit, tapi berterusan. Daripada dia buat banyak, kemudian dia break tu. Dia berhenti tu. Kemudian buat dia tinggal tu. Daripada kawan ni berterusan, sikit tapi berterusan, lebih baik. Daripada buat banyak tapi tinggal terus. Lepas tu dia tinggal. Buatlah sedikit tapi berterusan. Untuk beristiqamah bukanlah satu perkara yang mudah. Sebab apa? Sebab hati manusia ini sentiasa berbolak-balik. Dia berbolak-balik dan jiwa kita seringkali berubah-ubah. Keimanan kita ada masanya ianya teguh, bersemangat dan hidup. Ada kalanya ia jadi lesu, lemah lolai, seakan tidak bernyawa. Apabila kita memahami maksud yang tersirat di sebalik sifat istiqamah itu sendiri, kita faham apa maksud istiqamah, maka mudah untuk kita memahami, kita menghayati dan kita melaksanakannya. Maksud istiqamah itu, kita istiqamah, kita komitmen, kita committed dengan apa yang kita pegang. Dengan segala amalan kita itu, maknanya kita berterusan buat, walaupun sedikit. Tidak goyang. Tidak jadi seperti lalang, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, ditiup angin. Tidak ada pendirian. Itu istiqamah. Tetap pendirian ini bukanlah satu benda yang boleh dibuat-buat. Kita nak tetap pendirian kita ni bukan boleh satu benda yang boleh dibuat-buat. Jauh sekali dipaksa. Kita paksa diri kita, kita buat satu macam lakonan. Tak boleh. Jika dibuat secara paksa, hilanglah teraju utama dalam amalan, iaitu keikhlasan. Kita buat kerana paksa. Maka di mana hilanglah satu sifat, iaitu keikhlasan. Amal kita bergantung pada sejauh mana kita ikhlas hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ikhlas hati kita,
amalan menjadi semakin berkualiti. Tetapi jika dibuat dengan suatu selain dari Allah, maka amalan itu tidak lagi guna. Tidak ada gunanya, malahan tidak akan diberi pahala oleh Allah. Jika kita buat sesuatu itu kerana terpaksa. Kerana terpaksa. Kalau kita melawan diri kita, lain pula. Kita nak buat sesuatu perkara, kadang-kadang datang nafsu, nak mengajak kita jangan buat. Macam sembahyang subuh umpamanya. Kita bangun, kemudian di situ ada nafsu kita melawan, janganlah, tunggu dululah. Kita lawan, kita terus bangun, buangkan selimut. Itu tak apa. Itu kita lawan dengan nafsu yang nak mengajak kita ke arah tak baik. Itu kita lawan dengan nafsu. Kita nak mengalahkan nafsu. Itu tak apa. Itu dibolehkan. Dan itu disukai oleh Allah. Bahawa nafsu kita berjaya melawan nafsu baik kita, mampu melawan nafsu yang jahat yang nak mengajak kita untuk nak melalaikan kita dari melakukan amalan ibadat. Itu tidak salah. Lawan kepada sifat istiqamah ini ialah berputus asa. Dia berputus asa. Dia rasa lemah. Dia putus harapan. Dia ibarat macam layang-layang yang sudah putus tali. Hilang pengharapan kepada Allah dan tidak yakin dengan janji Allah. Wal'iyazubillah. Dia tidak ada sifat istiqamah lagi. Tidak ada keteguhan hati dia lagi dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia menjadi hamba Allah yang terbabas dan hilang arah dalam perjalanan. Dia ibarat macam kompas dalam pelayaran. Tiba-tiba kompasnya sudah rosak. Kipas kompas tu dalam kapal tu dah rosak, dia tak tahu nak pergi ke mana dah. Dia ikut ke mana dia rasa nak pergi. Sebab panduan tu sudah hilang. Kompas perjalanan dia sudah hilang. Macam layang-layang sudah putus. Tinggi terbang, dia naik tinggi, putus talinya, maka entah ke mana dia jatuh. Sangkut di sana, sangkut di sini. Begitulah orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita sekaligus kita tergolong dari orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah amat tidak suka. Allah amat benci pada orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Apapun dosa kamu, apapun kesalahan kamu, berapakah usia kamu, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kematian datang menjemput kamu, maka kamu hendaklah sentiasa beristiqamah kepada Allah. Kesadaran kamu mesti ada. Ikhlaskan diri kamu kepada Allah mesti ada. Kerana apabila datang ajal, sudah tertutup pintu taubat kepada kamu. Allah sayang kepada kita. Sebab itu Allah tak bagi kita nak putus asa dari rahmat dia. Sebab rahmat Allah ini banyak. Allah akan beri kepada orang yang memohon. Sebab itu dalam kehidupan kita ada manusia yang macam-macam, tak tenang. Kadang-kadang hidup dalam keadaan yang tak bahagia contoh, ataupun hidup dalam keadaan tiasa dalam keadaan yang bergaduh dalam rumah tangga, pergeseran keluarga. Kadang-kadang dalam kesusahan rezeki yang kadang-kadang
tak cukup. Kadang-kadangnya berpunca daripada sifat putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang kepadanya. Dia buat kerja lah apapun, keberkatan itu tidak ada sebab dia telah berputus asa dari rahmat Allah. Sebab itu jangan sekali-kali ada, dan Allah benci kepada orang yang putus asa dari rahmat Allah, tapi siang hari dia bekerja untuk mencari rezeki dari Allah, tapi dalam hatinya dia putus asa dari rahmat Allah. Macam mana Allah nak bagi rahmatnya sedangkan dia telah berputus asa dari rahmat Allah? Sebab itulah kehidupannya kadang-kadang akan mengalami masalah dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan. Allah sebut dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunub. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa-dosa, dan sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Dia maha pengampun lagi dia mengasihani. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan istiqamah hingga ke akhir hayat. Allah teguhkan keimanan kita sehingga akhir hayat. Salah satu jalan juga yang paling penting dalam mewujudkan sikap istiqamah adalah memohon pertolongan, memohon bantuan Allah dalam segala urusan dan keadaan, kerana hanya Allah jualah semua urusan kelak. Kepada Allah jualah semua urusan kita kelak akan dikembalikan. Kepada Allah jugalah segala amalan kita kelak akan dikembalikan. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah memudahkan segala urusan kita dalam hidup kita di dunia ini. Sama ada dalam urusan ibadah, dalam urusan kerja, dalam segala urusan amal ibadah, dalam urusan tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita, yang kita perlu tunaikan tanggungjawab kita kepada keluarga, kepada masyarakat, dan bagi orang-orang yang ada tanggungjawab yang lain, agar Allah mudahkan segala urusan dan Allah tanamkan sifat istiqamah dalam diri kita, kekuatan dalam diri kita. Itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana doa itu merupakan senjata bagi orang mukmin. Doa silahul mukminin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Kita perbarui dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa istiqamah dan janganlah bersedih hati, kerana sesungguhnya Allah Maha pemberi bantuan, memberi rahmatnya kepada hamba-hambanya. Allah sentiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama-sama dengan orang yang beristiqamah di dunia dan di akhirat. Istiqamah di dunia, kemudian di hari akhirat dia nak di dunia ini dia beribadah untuk nak menuju kepada hari akhirat, untuk kebaikan hari akhirat, maka Allah akan beri bantuan kepadanya di dunia ini. Allah akan menetapkan pendiriannya. Ummu Salamah radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah
Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku atas agamamu. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas jalanmu. Wa ala ta'ati rasulik, dan ada hadis yang disambung lagi, atas taat kepada Rasul, ajaran Rasulmu. Wa ja'alna min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam bab istiqamah ini, pentingnya istiqamah ini, sehingga kan apabila kita meninggal, kita mati, Rasulullah SAW pernah dalam satu hadisnya mengatakan, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dufnil mayyit waqafa alaihi wa qala astaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, katanya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menanam mayat, mengembumikan jenazah, baginda berdiri di tepi kubur jenazah itu, lalu bersabda memberitahu pada sahabat-sahabatnya, ampunlah bagi saudara kamu si mati ini, semoga Allah mengampunkan dosanya, dan pohonlah semoga Allah menjadikan i'tiqadnya tetap teguh berdasarkan kalimah tauhid, kerana ia sekarang sedang disoal. Sampai begitu sekali Rasulullah SAW menekankan, mengajar sahabat-sahabatnya, bukan saja ketika hidup, bahkan ketika sahabatnya telah meninggal pun, selepas dikebumikan, Rasulullah SAW tidak meninggalkan kuburannya itu dengan cepat. Selepas dikebumikan, Rasulullah SAW duduk, kemudian mengajak sahabat-sahabatnya mendoakan sahabat mereka telah meninggal ini. Karena dia mengatakan, kerana ia sebentar lagi dia akan disoal oleh para malaikat, maka pohonlah ampun bagi saudara kamu ini yang mati ini. Pohon apa? Pohon keampunan. Pohon supaya Allah Subhanahu wa taala meringankan, melepaskan dia daripada azab kubur. Sampai begitu sekali Allah tanamkan sifat nak bagi supaya sahabat-sahabatnya yang meninggal itu, supaya amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dunia sampai akhirat. Dia bawa dengan istiqamah yang dari dunia itu sampai ke akhirat. Di dunia dia beristiqamah, selepas dia mati pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi supaya sahabat yang meninggal itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan istiqamah dalam dia bertemu dengan muka nakir nanti. Istiqamah dengan jawapannya,
Istiqamah dengan amalan yang lakukan semasa hidupnya. Sebab itu kita ditalqinkan. Kita ditalqinkan. Allah sebut juga dalam Quran, Rabbana ghafir lana wal ikhwan allazina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa bagi kami ni bagi kita yang hidup. Rabbi ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan juga bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dia telah pergi dahulu daripada kami, supaya Allah tetapkan keimanan kepada mereka, supaya Allah mengampunkan dosa mereka. An Damrah bin Habib radhiyallahu an ahad at-tabi'in qala kanu yastahibbuna idza suwiya 'ala al-mayyit qabruhu wa ansarafa an-nas anhu an yuqal 'inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah 3 marrat ya fulan qul rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiy Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur. Rawahu Sa'id bin Mansur. Dari Damrah bin Habib radhiyallahu an, salah seorang dari golongan tabi'in, katanya mereka, yakni sahabat-sahabat Nabi yang ada pada zamannya, suka dengan dan memandang baik supaya dibacakan talqin di sisi mati. Ini daripada Damrah bin Habib radhiyallahu an. Sahabat-sahabat Nabi suka dan memandang baik supaya dibacakan talqin di sisi kubur si mati setelah ia dikebumikan. Dan orang ramai hendak bersurai. Ketika orang ramai hendak bersurai itu, sahabat-sahabat membaca talqin, iaitu diserukan dengan berkata, wahai si anu, wahai si fulan, sebutlah la ilaha illallah. Mereka tidak tinggal, sahabat dia mudah begitu dia. Yang meninggal tu mereka sahabat-sahabat tak tinggal. Mereka duduk di tepi kubur itu, lalu mereka membuat pesanan kepada ahli kubur yang meninggal itu dengan mengatakan, ya fulan qul la ilaha illallah 3 marrat. 3 kali mereka menyeru, wahai si anu, wahai si fulan, wahai sahabatku, sebutlah la ilaha illallah. Seruan itu hendaklah diulangi 3 kali dengan berkata, wahai si anu, sebutlah Tuhanku ialah Allah, dan agamaku ialah Islam, dan nabiku ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberi pesanan, mereka berdoa di tepi kubur sahabat-sahabat mereka dengan mereka mengatakan, jangan lupa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah disebutkan sebagai talqin, memberi pesanan. Bukan makna dia, bukanlah talqin itu satu perkara yang haram. Walaupun di kalangan ulama, kalangan mazhab dia khilaf. Tapi bagi mazhab kita Syafi'i, kita disunatkan kita lakukan. Sebab kita ada dalil. Kita ada dalil. Kita bukan melakukan sesuatu perkara yang kata melanggar syariat sampai kita melakukan perkara yang salah. Bid'ah kita bukan bid'ah yang dalalah. Jika dikatakan bid'ah itu bid'ah yang ada kebaikan. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun ketika sahabatnya mati, sahabatnya meninggal, sahabatnya wafat, dia peringatkan sahabatnya dengan kalimah-kalimah, dengan doa dan kalimah-kalimah.
Begitu juga sahabat-sahabat Nabi, apabila sahabat mereka meninggal, mereka duduk di tepi kubur dan mereka mengajar sahabat mereka dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terpulang kepada kita. Ini khilaf antara ulama. Tak mau buat pun tak apa, nak buat pun tak apa. Tapi bagi kita di Nusantara ini, ulama-ulama sejak dari dahulu, kita lakukan talqin. Sebab ada hujah. Ada hujah. Amalan ini telah dilakukan di Nusantara ini. Dia juga amalan dilakukan oleh sebagian besar umat Islam turun-temurun. Termasuk di Indonesia, di Nusantara sampai ke Malaysia dilakukan. Sebab menerangkan huraian alim ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahawa hukum amalan talqin bermakna sunat. An-Nawawi juga rahimahullah juga mengatakan begitu, Imam Nawawi. Maka terpulang kepada kita. Yang tak buat pun tak apa. Jangan kita kata apa. Orang yang buat pun jangan kita kata apa. Terpulang kepada individu masing-masing. Ini khilaf. Benda yang khilaf. Tapi ulama-ulama sejak dari turun-temurun melakukan supaya memberi peringatan. Hadis pun beritahu banyak hadis yang beritahu nastaudi'ukallah. Antara doa yang dibaca tepi kubur tu, nastaudi'ukallah, wahai saudara kami serah engkau kepada Allah. Dan jika kita perhatikan talqin ini, yang bagi orang yang tidak kepada talqin ini, adakah dia, walaupun dia katakanlah dhaif, adakah dhaif itu sampai kepada peringkat yang Allah murka? Sedangkan kita duduk di kubur, kita menyanyi, bukan. Kita duduk di kubur bukan kita bersembang, berbual-bual, bukan. Kita duduk di kubur, kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita tahlil. Dikatakan bahawa, terdapat dalam hadis mengatakan bahawa apabila mayat tadi ditalqinkan, rohnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Dan dikatakan lagi bahawa tubuhnya itu akan dibangunkan untuk didudukkan. Dibangun duduk untuk mendengar talqin yang disampaikan oleh mereka yang berada di atas. Tu imam kan duduk baca tu, dia bangun. Dia dengar. Ada hadis yang kata begitu. Dan talqin ini jika kita perhatikan, tidak ada sesuatu perkara pun yang menyebutkan perkara-perkara yang berbentuk keduniaan, yang bentuk perkara yang lara, yang sia-sia. Tidak ada. Jadi kenapa kita perlu menolak? Jadi kenapa kita perlu tak bagi kita setengah orang menyalahkan kita yang buat ini? Kalau tak mau buat, jangan kita petikai orang yang lakukan. Sebab kalimah-kalimah, perkataan-perkataan dalam talqin tadi penuh dengan doa. Rasulullah suka doa. Dan mayat si kubur pun mendengar apa yang kita talqinkan. Kita pergi ziarah ke kubur, kita bagi salam. Hari raya ke hari apakah? Assalamualaikum ya al-kubur, Assalamualaikum al-diyar. Mereka jawab salam kita. Ahli kubur itu jawab salam kita. Yang kita bagi salam ke ahli kubur tu, mereka mendengar. Mana dia mayat yang dalam kubur tadi mendengar kata-kata orang yang hidup. Walaupun mereka berada di alam barzakh, mereka tahu tapak kaki yang datang ke kubur mereka itu. Mereka mendengar bunyi tapak kaki yang datang itu. Dan mereka mendengar
salam yang disampaikan oleh mereka yang hadir ke kubur itu. Jadi kenapakah bila dibacakan talqin kepada orang yang baru mati, kita katakan tidak boleh, kita katakan salah, kita katakan ini amalan ini salah, haram dan sebagainya. Bid'ah, Nabi tak buat, berdosa. Kita kata berdosa kerana kita buat satu perkara yang Nabi tak buat. Sedangkan apa yang dibuat ini, yang dilakukan ini telah dilakukan, dikaji sudah kitab-kitab lama oleh ulama-ulama yang silam, ulama-ulama Nusantara. Dan ada juga dalil-dalil mereka diambil daripada kitab-kitab, dan dalam kitab Mustika Hadis ni pun ada. Saya nak buka pun payah, banyak muka surat sangat. Ada dalil-dalil dia yang membolehkan kita buat. Dan dalam kitab Mustika Hadis ni juga mengatakan jika kita tak mau, abaikan, tak payah buat. Terpulang kepada kehendak individu itu sendiri. Jangan kita bertelingkah. Dalam perkara khilaf, jangan kita bertelingkah. Tak mau buat pun, tak apa. Pergi simpan, tanam, kemudian baca Fatihah ke apa, balik. Tak salah. Baca orang sembahyang lah. Bila sembahyang bagi salam, tak mau baca doa, tak apa. Tapi orang sembahyang, dia lepas sembahyang, dia baca doa, dia wirid, dia sembahyang, dia baca doa, baru dia bangun. Tak bersalah. Sebab antara doa yang mustajab, saat doa yang baik ialah waktu mana? Ketika hujan lebat, ketika lepas sembahyang. Maka lepas sembahyang, berdoa lah. Kenapa lepas sembahyang kita tidak ambil peluang untuk berdoa? Begitu juga apabila si mati tadi telah mati, sahabat kita telah mati, ayah kita telah mati, maka kita talqinkan, kita ajarkan. Sekurang-kurangnya sampai kepada si mati, masuk ayah kita atau keluarga kita atau rakan kita, dan juga sampai dakwah itu, dan juga sebagai satu dakwah bagi orang yang mendengar. Orang yang hadir sekeliling kita pada hari perkebumian, dia mendengar talqin itu juga sebagai satu dakwah, supaya mendekatkan diri mereka dengan Allah. Dua, kita boleh buat dia boleh dua tujuan. Satu untuk si mati, yang kedua untuk orang yang hidup yang mendengar talqin tadi. Dia akan ada keinsafan daripada bacaan-bacaan talqin tadi. Adakah Allah akan menyiksa kita kerana kita membaca talqin? Adakah Allah akan memarahi kita kerana kita membaca talqin kepada si mati? Kerana soalan-soalan yang kita baca talqin ini adalah soalan-soalan yang akan ditanya oleh para malaikat. Soalan-soalan yang kita baca dalam doa-doa ataupun apa-apa yang kita ajar dalam talqin ini, inilah yang akan ditanya oleh para malaikat kepada ahli kubur, yang diberitahu oleh hadis. Jadi sebelum malaikat nak bertanya, kita mengajarnya dahulu. Kerana ada sebutkan dalam hadis Rasulullah, mayat tadi mendengar apa yang kita talqinkan itu. Allah masukkan balik ruhnya, tapi kita tak boleh fikir dengan akal lah. Tak boleh fikir dengan akal macam mana keadaan dia di alam barzakh, tapi dia mendengar. Tidak ada salah. Kita fikir dengan secara logik. Adakah kita baca talqin, Allah nak masukkan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Talqin, antara kita baca talqin, Muslim-Muslimat cuba dengar, di manakah benda kesalahan yang salah di segi syarak? Adakah kita baca satu perkara itu yang ada bentuk keduniaan? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ta'azza bil qudrati wal baqa. Waqah
haral ibada bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa anna sa'yakum sawfa yura kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Puji-pujian bagi Allah yang hidup kekal, selain daripadanya mesti menemui mati dan binasa. Salawat dan salam sebanyak-banyaknya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Allah yang membawa wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Sesiapa yang patuh taat di atas ajarannya mendapat syafaat, terhindar dari neraka dan siksa. Juga ke atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyambung usaha tenaga memberi peringatan terhadap ajaran-ajaran Allah kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam yang tidak terhingga setiap hari dan masa. Maha suci Allah yang Maha Esa, bersendirian pada keagungannya, tunggal pada zatnya dan sifat kudrat dan baqa'nya. Maha suci Allah yang menundukkan hambanya dengan kematian dan fana untuk menguji siapakah di antara kamu yang lebih membuat bakti dan jasa. Sesungguhnya apa yang diamalkan oleh seseorang akan diperlihatkan, sama ada baik atau buruk akan dia lihat, kerana yang bernyawa akan merasai mati. Wahai, di sini kita sebut nama. Contoh saya ambil nama. Wahai Abdullah, kemudian ayahnya kita tak tahu nama apa, Abdullah bin apa. Kita binkan dengan Hawa. Wahai Abdullah binti Hawa, ingatlah kamu akan diberi ganjaran pahala segala sesuatu amalan baik, kecil atau besar, yang sulit atau nyata, akan kamu terima di hari penghabisan nanti. Berbahagia sangatlah setiap yang terlepas dari siksa neraka dan menjadi penghuni syurga. Sedangkan kehidupan di dunia ini sementara waktu saja, dan kesenangannya adalah palsu semata-mata, tidak kekal dan tidak boleh dibawa ke mana-mana. Wahai Abdullah binti Hawa, dari tanah kamu dijadikan, kemudian kepada tanah kamu dikembalikan, dan daripada tanah jualah kamu akan dibangkitkan untuk menghadap Tuhan Rabbul Izzah. Dengan nama Allah, daripada Allah, kepada Allah, atas nama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kamu, wahai Abdullah binti Hawa, telah pun dimatikan. Kematian inilah yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, dan tepatlah janji-janji yang telah disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekali Israfil tempit, dengan hanya sekali Israfil tempit, hancur lebur yang ada di muka bumi ini. Kemudian berhimpunlah kembali di sisinya. Wahai Abdullah binti Hawa, mudah-mudahan dirahmati Allah ke atas kamu dan diampunkan dosa-dosa kamu. Mulai dari hari ini, berakhirlah sudah keduniaanmu, habislah sudah keseronokanmu, dan mulai hari ini kamu berada di alam barzakh, yaitu alam yang lain dari alam yang kamu tahu. Inilah salah satu dari alam akhirat. Janganlah kamu lupakan perjanjian di masa perpisahanmu dari alam dunia menuju akhirat, yaitu dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pegang betul-betul dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingatlah apabila datang kepada kamu dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyoal kamu dan manusia-manusia lain seperti kamu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu terkejut.
Janganlah kamu bimbang dan terasa takut. Kamu akan dihadapkan dengan pertanyaan seperti berikut. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Siapa imammu? Dan apa pegangan hidupmu? Apa kiblatmu? Apa kewajipan di atas agamamu? Siapa saudaramu? Apa kepercayaanmu? Atas apa kematianmu? Oleh itu, wahai Abdullah binti Hawa, jawablah begini. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Al-Quran imamku dan pegangan hidupku, Kaabah qiblatku, semayang, zakat, puasa dan haji kewajipanku, sekalian muslimin dan muslimat saudara maraku, Ibrahim Khalilullah bapa kepada agamaku. Aku hidup dan mati tetap di atas kalimah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berpegang teguhlah wahai Abdullah binti Hawa dengan hujah-hujah ini. Ketahuilah, kamu sekarang tetap berada di sini, tinggal sementara di alam barzakh ini sehingga hari kiamat dibangkitkan kelak. Apabila ditanyakan lagi kepada kamu, apa kata kamu tentang seorang lelaki yang diutuskan kepada kamu dan sekalian makhluk Allah? Jawablah, beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Allah yang diutuskan kepada kami, membawa ajaran dan kenyataan dari Allah. Maka kami ikut akan ajarannya. Kami percaya dengannya dan kami akui dengan benar atas kerasulannya. Apabila mereka berpaling, katakanlah Allah memadai bagiku. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Kepadanya sahaja aku menyerahkan diri, dan dialah Tuhan yang punya kuasa yang maha besar. Ketahuilah wahai Abdullah binti Hawa, bahawa mati itu benar, masuk ke kubur itu benar, soal munkar nakir dalam kubur itu benar, bangkit dari kubur ini benar, hisab dan perhitungan amal itu benar, neraca pertimbangan keadilan Allah itu benar, neraka dan syurga itu benar, dan tidak ragu-ragu lagi hari kiamat pasti akan datang jua. Di masa itu Tuhan akan membangkitkan semula arwah-arwah yang berada di alam kubur. Kami ucapkan selamat tinggal bagimu di sisi Allah. Kami ucapkan selamat tinggal bagimu di sisi Allah. Kami ucapkan selamat tinggal bagimu di sisi Allah. Semoga kamu disejahterakan oleh Allah. Semoga kamu disejahterakan oleh Allah. Semoga kamu disejahterakan oleh Allah. Semoga kamu ditetapkan iman kamu oleh Allah. Semoga kamu ditetapkan iman kamu oleh Allah. Semoga kamu ditetapkan iman kamu oleh Allah. Ditetapkan kamu oleh Allah di akhirat dengan jawapan-jawapan kamu yang tetap lagi tepat, sebagaimana telah ditetapkan Allah bagimu di dunia. Terhiburlah hendaknya kamu dari kerisauan dengan hiburan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tercucurlah rahmat dengan rahmat dan nikmat Allah dalam kesepianmu. Tercucurlah rahmat dan nikmat Allah dalam kesepianmu. Terampunlah dosa-dosamu dengan rahmat Allah. Diterima segala kebajikanmu dengan kemurahan dan anugerah Allah. Allahumma inna haza fi zimmatik wa ja'ala fi jiwarik faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq. Allahumma ighfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kami mohon darimu yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, yang maha penghibur bagi setiap kesunyian dan kesepian, yang sentiasa ada dan tidak jauh dari hamba-hambanya. Kami memohon dirahmati atas keseorangan kami dan keseorangannya. Kami memohon dilancarkan oleh Allah lidahnya bagi jawapannya, dan janganlah kami tergoda sesudahnya. Bahkan tetaplah keimanan
kasihanilah di atas kami dan di atasnya. Kami memohon ampuni di atas kami dan juga di atasnya dengan rahmat-Mu yang luas, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bacaan talqin. Di manakah kesilapan? Di manakah kita melihat dari ayat-ayat ini yang bercanggah dengan kehendak Islam? Semua ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mati, dia duduk dulu di kubur dan dia mendoakan sahabat yang mati itu. Jadi kita baca talqin. Ulama-ulama ulama muatakhirin, ulama akhir-akhir, ulama Islam, dia buat satu bacaan buku talqin yang maksudnya sama, untuk mendoakan benda si mati. Malamnya dibuatkan tahlil lagi untuk doa si mati. Jadi di manakah percanggahan dari sudut agama? Adakah kerana kita membaca doa-doa yang seperti itu Allah akan memarahi kita? Kecualilah jika di kubur itu kita bergendang, kita menyanyi ataupun kita melakukan suatu perkara yang tak kena pada tempat lah. Suka-suka bergelak ketawa. Tidak. Kita mendoakan si mati. Kemudian bukan saja kita mendoakan hari itu saja. Hari lain pun kita ziarah, kita pergi berdoa lagi. Selepas seminggu ataupun selepas 2-3 hari lepas kematian, kita pergi juga, anak-anaknya akan pergi membaca surah Fatihah. Ada yang baca Yasin di atas kubur. Di manakah salahnya talqin? Di manakah hingga nak menjadikan satu perbahasan, hingga nak membinaahkan amalan-amalan yang dilakukan? Saya bukan seorang yang alim, tetapi apa yang dilakukan ini, yang dilakukan oleh ulama-ulama, dilakukan oleh tutuk guru. Apabila baca talqin ini bukanlah satu perkara yang menimbulkan dosa, menimbulkan salah di sisi agama. Ini benda khilaf. Tak mau buat pun tak apa, nak buat pun tak apa. Terpulang kepada individu. Tapi bagi kita orang Nusantara ini, kebanyakannya kita buat, kita lakukan. Dan kita rasa benda ini benda yang bermanfaat. Dan kita sendiri pun jika kita mati, kita hendak orang talqinkan kepada kita. Kita tak mau orang pergi tanam kita kemudian balik. Kita hendak juga orang ajar kita. Ajar kita. Walaupun kita itu ustaz, walaupun kita itu tok guru, walaupun apa yang ditanyakan oleh para malaikat, apa soalan-soalan malaikat itu telah kita tahu. Soalan-soalan itu telah ada. Tapi nak menjawab ni amalan. Benda kubur ni semua orang takut. Semua orang takut. Sebab itulah orang-orang yang kita ambil contoh. Sil, orang yang kena hukum bunuh tu, apabila saat nak mati tu, yang kena hukum bunuh di dunia ini, apabila saat waktu subuh dulunya, bila nak dimatikan, datang ustaz kepadanya. Datang ustaz kepadanya. Mengajak dia mengucap, ajar dia mengucap. Walaupun yang dihukum mati tu dah tahu, mengucap tu dia dah tahu, tapi diajar lagi kalimah mengucap itu kepada orang yang nak mati tu. Diajak syahad, diajak mengucap, diajak dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Padahal apa yang diajar ini telah pun dia tahu. Sebab yang kadang-kadang yang dihukum itu bukan semuanya orang yang jahil agama. Ada orang yang pandai agama, orang yang sembahyang. Selalunya orang yang di tempat orang yang kena hukum mati ni, sebelum itu mereka kuat ibadat. Mereka tahu mereka akan bertemu dengan Allah. Sudah mereka tidak ada pengampunan lagi. Mereka hanya menunggu hari kematian. Mereka tahu. Mereka baca Quran sebelum mereka dihukum dalam sel tu, dalam penjara itu, mereka baca Quran. Kadang-kadang habis satu Quran. Mereka minta ampun kepada Allah sebelum mereka dihukum. Tapi bila mereka nak dihukum, datang lagi seorang ustaz mengajar mereka. Ajar lagi kalimah tauhid. Jangan lupa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diajar lagi. Supaya hati mereka teguh lagi. Bila mati nanti,
hati mereka itu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, benar terpulanglah kesalahan mereka itu kepada Allah. Tapi istiqamah hati mereka itu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu jugalah dengan kematian kita. Kematian kita ini bukan kematian kita untuk dipenjara, bukan dalam penjara, dalam kubur. Apakah tidak boleh sahabat-sahabat, anak-anak nak baca talqin untuk kita, nak ajar kita dengan kalimah talqin, yang di sana ada sebut siapa Tuhan kamu, siapa saudara kamu, ajak perkara-perkara yang baik. Tiba-tiba kita nak membid'ahkan perkara tersebut. Inilah satu perkara yang kadang-kadang perlu kita fikirkan. Benda ini khilaf, tidak satu menjadi perbahasan. Janganlah satu perkara menjadi perbahasan hingga bertelingkah kerana khilaf. Nak buat, buat. Tak mau buat pun tak apa. Tapi bagi kita negeri kita buat. Ramai yang buat. Tutup guru pun buat. Dan bagi kita sendiri pun secara pribadi, kepada diri saya nak orang buat. Supaya nak kita tak tahu pada saat itu ketika mana hati kita berbolak-balik. Hati kita dalam kubur ini kadang-kadang kita resah. Kalau kita resah, berbolak-balik. Sebab itulah kita kata tetapkanlah pendirian kamu dalam talqin tadi. Janganlah kamu takut dan gentar. Dia memberi semangat kepada kita. Kedua malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, juga seperti kamu. Jawablah soalan itu dengan lemah lembut, dengan lancar, dan memberi peringatan yang terakhir kepada kita. Tidak ada satu perkara yang dia menyebut perkara-perkara yang menyalahi syariat. Nak mengajar perkara-perkara yang nak melalaikan kita lagi, tidak ada. Semua talqin ini hanya menuju ke arah soalan-soalan yang menuju ke akhirat. Tidak ada lagi dalam talqin itu fikir lagi tentang kebun kita, tentang kereta kita, tentang motor kita, tentang kerja kita dunia. Tidak ada. Semua nak menuju ke akhirat. Dan sebab itu ditahlilkan pula, dibaca doa, didoakan pula pada masa itu, diaminkan pula oleh anak saudara mara yang datang. Apakah benda itu salah? Apakah kerana kita buat benda itu kita terhalang untuk masuk ke syurga Allah? Maka fikirkanlah. Kita sebagai kita dalam keadaan orang yang belajar ini, kita masih lagi dalam keadaan yang bukan guru. Kita masih lagi belajar. Dalam belajar ini kita pilihlah mana yang terbaik bagi kita. Mana amalan ulama-ulama yang terbaik bagi kita, kita ambil. Banyak amalan ulama begini. Dalam negara kita ni macam-macam. Amalan-amalan. Kita ambil amalan-amalan yang dari guru-guru, dari tok-tok guru yang kita akui kealimannya. Yang diambil daripada kitab-kitab yang muktabar. Jadi jika mereka melakukan perbuatan tersebut dengan ada dalilnya, dengan ada nasnya, kita buat. Kita ikut majoriti yang ramai. Jika ramai yang buat di kampung kita, di negeri kita, tiba-tiba kita seorang saja tak buat, kita rasa pelik. Keluarga kita pun rasa, kita tak pelik, kita dah meninggal, keluarga kita akan rasa pelik. Keluarga kita yang hidup akan rasa pelik. Orang lain semua buat, tiba-tiba kita orang tak buat. Anak-anak kita orang akan tanya, kenapa bapa kamu tidak ditalqinkan, sedangkan semua orang sini ditalqinkan. Anak kita tidak mampu menjawab. Jadi oleh itu, dalam kita nak belajar, dalam kita peringkat nak menuntut ilmu ini, jumpalah ulama-ulama, jumpalah tok-tok guru. Kita berbincang, kita bertanya masalah. Tidak menjadi satu kesalahan.
untuk nak menguatkan lagi keyakinan kita tentang amalan yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dari keadaan lemah, masih lagi dhaif dari segi ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Apa yang baik ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.